Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiada yang tahu melainkan Allah. Allah tahu yang gaib. Allah tahu yang apa yang Allah yang akan terjadi, akan datang. Allah tahu yang lepas kita pun tahu, tapi taklah semua. Tapi Allah tahu yang tersembunyi, yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata manusia. Allah tahu. So dengan dia maha tahu, dia jadi maha bijaksana. Semua keputusan yang dibuat oleh Allah ialah keputusan yang benar. Sebab keputusan apa-apa yang dibuat oleh Allah berdasarkan ilmu yang benar, yang betul akan berlaku. Selain daripada Allah, tak ada siapa tahu yang gaib, tak ada. Jadi orang yang tak mau ikut perintah Allah ni, dan tak mau beriman kepada Allah ni, dia tidak mau beriman kepada Nabi yang menzahirkan, yang beritahu kita perintah-perintah Allah, tak mau ikut, maka ni sebenarnya takkan ikut jalan yang benar. Tentulah mereka ni yang tak ikut jalan benar ni takkan berjaya. Simple logik. Kenapa orang yang tak ikut Allah tu akan gagal? Sebab dia tak ikut yang benar. Kalau dia ikut apa yang dia tahu, atau dia ikut semua orang manusia ni, sedangkan tak ada manusia ni yang tahu, jadi dia akan pasti kata yang ini benar, lepas lama itu tak benar, yang ini benar pula. Bila dia punya ilmu dah bertambah, tak tentu juga ilmu yang bertambah terbetul juga, tak tahu. Jadi tak ada siapa yang tahu yang benar, melainkan Allah. Allah Tuhan yang maha tahu dan maha bijaksana. Jadi satu orang nak jadi bijaksana, dia kena jadi orang yang alim, yang tahu apa Allah mahu. Jadi ilmu ni bukan dari baca buku ataupun dengar kuliah banyak information, berita-berita. Mereka semua bukan tahu yang benar. Jadi orang seperti Nabi-Nabi, Allah bagi tahu kami beri mereka ilmu dan hikmah. Jadi Nabi-Nabi ni diberi ilmu, maknanya diberi tahu apa Allah mahu, diberi tahu tentang apa Allah mahu dan apa Allah tak mahu. Dan
dan mereka sampaikan kepada manusia ni apa yang mereka patut ikut, iaitu apa yang Allah mahu, dan apa yang patut mereka tinggalkan, apa yang Allah tak mahu. Mereka yang tak mahu ikut Nabi-Nabi, mereka yang tak mahu ikut mereka yang diberi ilmu dan hikmah ni, maka mereka akan gagal. Macam Fendi, dia tak nak ikut saya, kan? Tentu dia tak boleh jadi orang yang berjaya. Saya diberi ilmu dan hikmah, kamu tak nak ikut saya, tentu kamu akan jadi orang yang gagal lah. Tapi kamu tak nampak jalan yang kamu ikut tu gagal. Satu waktu kamu akan tahu. Kalau tidak di dunia ni, di akhirat lah. Jadi kita kena sangat-sangat percaya kita akan berjaya bila kita ikut Allah, dan kita ikut wakil-wakil Allah, naib-naib Nabi atau Nabi-Nabi, baru kita akan berjaya. Jadi yang menghalang kita daripada ikut Nabi-Nabi ni dan ikut naib-Nabi, yang menghalang kita dari mengikut kehendak Allah ni, tak ada lain melainkan nafsu kita. Nafsu kita ni, dia tak mau ikut yang benar, dia mau ikut yang lazat. Fendi ditanya dia, kenapa dia tak nak pindah kat sini? Adakah itu perkara yang salah, atau itu perkara yang tidak lazat? Kan? Dia tentu tak nak pindah sini sebab benda itu tak lazat, bukan tak benar. Bila dia pindah sini, dia akan dapat bersemayang dengan saya 5 waktu. Dengar kuliah saya, bukan pagi je, petang, malam. Kenapa Samad kena saya suruh dia pindah sini? Dia tak nak dari Melaka. Bukan sebab pindah sini tak betul, dia benar, tapi dia tak seronok. Dekat Melaka tu seronok. Kenapa Yazid tak mau dengar cakap saya? Sebab nafsu dia. Nafsu dia yang suka yang sedap lah. Nafsu dia tak ada suka yang benar. So dia tak nak ikut yang benar, nak ikut yang lazat. Jadi mengikut benda yang lazat ni ialah mengikut jalan yang salah, kan? Jadi manusia ni dia kena melawan lah. Kalau dia mau ikut Allah dan Rasulnya, dia tak boleh tak lawan. Sebab sentiasa pertembungan berlaku antara sedap, lazat dengan benar. Jadi oleh kerana manusia ni suka yang lazat sangat, dia biasa memilih jalan yang lazat tu. Dan dia ingat yang lazat itu juga benar. Yang lazat tu tak ada yang benar. Yang benar tu dia tak lazat. Kalau dia lazat, dia bukan yang benar. Jadi Fendi dia ikut yang lazat, dia tak nak ikut yang benar. Sufyan nak ikut yang lazat, dia tak nak ikut yang benar. Samad nak ikut yang lazat, dia tak nak ikut yang benar. Yazid ikut yang lazat, tak nak ikut yang benar. Jadi umum manusia ni seluruh dunia suka ikut yang lazat. Kerana itulah mereka diasuk oleh syaitan supaya ikut yang lazat. Dan apabila mereka ikut yang lazat,
Mereka rasa lazat lah, tapi yang tak benar, maka mereka gagal. Mereka tak akan berjaya, mereka tak akan selamat dalam kehidupan dunia ni dan kehidupan akhirat. Jadi mereka lazat lah. Lepas mereka amal yang lazat tu, mereka dapat kesan akibat daripada ikut yang lazat yang tak benar tu. Kadang di dunia ni lagi, tapi dia nak patah balik dah tak boleh, sebab dah ikut yang lazat tu, tak boleh nak patah balik. Jadi dia pun fikir nak patah balik ke tidak, yang nak buat yang benar ke tidak, nak buat yang lazat ke tidak, nak buat yang benar ke tidak, nak ikut. Jadi dia ulang alik sama last ikut lazat lah. Jadi syaitan musuh kita, dia takkan benarkan kita ikut yang benar ni. Dia akan usaha supaya kita ikut yang lazat. Cuba kamu perhatikan apa yang kamu buat ni, yang lazat ke atau yang benar. Kamu sendiri tahu. Kalau dia lazat, itu bukan yang benar. Kalau yang benar tu, dia tak lazat. Jadi mereka yang ikut yang benar, tekan yang lazat ni supaya jangan buat, mereka itulah orang yang Allah buka jalan, jalan yang lurus. Jadi sedikit manusia, sebab itu Allah bagi tahu dalam Quran, sangat sedikit di kalangan manusia ni yang mau ikut yang benar. Sikit. Sebab sangat sikit manusia ni yang mau yang benar. Hampir semua manusia ni mau yang lazat, kan? Yazid dia mau yang lazat dari dulu lagi. Dia dah buat usaha agama ni pun dia teruskan nak yang lazat. So susah nak menarik semangat, suka yang lazat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah bagi agama ni ialah benda yang benar. Ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Ini mengucap kalimah yang benar, tak mau. Lepas tu, lepas mengucap, kamu kena buat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dengan korban harta diri kamu. Cara Nabi SAW dengan niat nak buat Allah suka. Ini tak lazat, tak nak buat. Apa saja yang tak lazat, tak nak buat. Kalau buat pun tak buat betul-betul lah, sebab tak lazat. Kerana tidak menunaikan hak mengucap kalimah tu, kalimah yang mereka ucap tu tak masuk dalam hati dia. Dan bila dia tak masuk, manusia ni tak betul-betul mengaku, percaya bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh. Bila tak mengaku betul-betul, amal mereka jadi tak ikutlah perintah Allah, cara Muhammad SAW dengan niat nak buat Allah suka. Kenapa manusia umumnya ramai yang sesat dan masuk neraka? Kerana mereka nak yang lazat dan bukan yang benar. Jadi di dunia ni, apa saja yang lazat mereka suka lah. Dan mereka untuk benarkan apa yang mereka buat tu, yang lazat tu, mereka pun cubalah meletakkan bunga-bunga agama dalam tu. Misal berjalan-jalan, kita nak pergi tengok kebesaran Allah, pergi pantai, pergi sini, pergi situ,
mereka memberi alasan. Mereka jalan-jalan tengok bukit, gunung semua tu, di Pakistan, di New Zealand, di mana-mana tu, untuk melihat kebesaran Allah. So mereka diberi oleh syaitan memandang amalan mereka tu sebagai bagus. Syaitan pula membuat orang yang buat amal buruk ni memandang amal buruk dia tu sebagai bagus. Jadi dia, bila dia pandang amal buruk dia bagus, dia pun terus membuat amal buruk lah. Maka lahirlah di kalangan manusia ni orang yang sangat jahat, yang begitu jahat, mereka tak ada lagi kisah. Kerana mereka menganggap amal buruk yang mereka buat tu adalah betul. Allah Subhanahu Wa Taala hantar nabi-nabi, rasul-rasul untuk diikuti. Kalau tak mau ikut, makna kita tidak mau taat Allah. Allah hantar mereka supaya mengajak kita kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan tu baik untuk kita, tapi oleh kerana kita tidak nampak dia baik, dan apabila kita rasa dia tak lazat, maka kita tinggalkan amalan tu. Kita berterusan dengan amal yang lazat. Semayang tak lazat, nak buat jaulah gas tak lazat, nak puasa tak lazat, semayang tahajud tak lazat. Mana ada yang lazat? Baca Quran dengan tumpuan, mana nak lazat? Jadi yang lazat tidur, berjalan-jalan, makan, minum, bersetubuh, itu je lah. Dan menjalani kehidupan di dunia ni yang diberi oleh Allah ni penuh dengan aktiviti kelazatan. Hidup di dunia ni dengan aktiviti yang lazat. Jadi makan, minum, berkumpul semua keluarga setiap weekend untuk makan-makan, minum-minum, amalan lazat lah. Tuan-tuan, bapa sekalian, kita kena tahu apa yang benar, apa yang salah. Yang salah tu lazat, yang benar tu tak lazat. Kalau kita nak ikut yang lazat, kita tak ikut yang benar. Tak usah tipu diri kita. Dan syaitan dia campakkan dalam benda buruk ni lazat. Sebab itu orang susah nak tinggalkan amal buruk. Susah. Bila dia tinggalnya, dia dah hilang kelazatan. Dia buat yang benar, dia sudah dapat yang tak lazat. Dan dia punya hati ingat baik semua yang lazat yang dia dah buat. Sebab itu yang lazat ni menarik manusia kembali untuk buat benda yang tak baik. Mereka bertaubat dekat mulut dia, hati tak. Lama dia kembali amal buruk ni, taubat lagi, tapi mereka masih ingat lagi kelazatan dia, datang balik. Jadi bapa-bapa, tuan-tuan sekalian, kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang sebentar. Tidak ada siapa pun menongkat ke langit tak mati-mati, tak. Dr. Mahathir ni dah 96 tahun, orang masih lagi doa dia panjang umur. Semua orang baca Yasin, dan orang memberi penuh tumpuan sama ada masa mati dia datang belum.
tengok belum lagi. Sampai bila dia nak hidup lagi? 100 tahun, 200 tahun. Semua orang tak nak mati. Kenapa? Bila mati, hilanglah lazat semua. Kita tak nak mati ni sebab hilang lazat. Apa yang lazat ni? Dunia ni lah. Yang kita cintai selama ni, dunia ni, satu hari dia akan hilang. Dia bukan kekal dengan kita. Yang menyebabkan kita tak mau ikut perintah Allah selama ni ialah kerana lazatnya dunia ni. Lepas tu kita kena mati pula. Tentu kita tak nak. Jadi semua orang tak nak mati, melainkan kekasih Allah yang cinta Allah dan mahu jumpa Allah. Selain daripada kekasih Allah, semua tak suka mati. Tapi mati tu boleh datang bila-bila je, tanpa disangka, tanpa diagak, tanpa boleh diketahui. Belum mati ada sakit, tak boleh dijangka dan tak boleh berjalan kerana stroke, hilang semua kelazatan dunia. Jadi mati ni menghilangkan kelazatan. Orang yang jenazah yang mati, orang yang bertalkin beritahu, wahai, ni telah tiba waktu yang mana segala kelazatan di dunia kamu telah berakhir. Sekarang kamu akan menemui Tuhan kamu. Kamu akan ditanya. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah. Macam itulah lebih kurang. Jadi bila masuk aja kubur, segala benda yang lazat dulu hilang. Bila mati aja, semua yang nampak lazat hilang. Datanglah kebenaran. Dulu tak berapa percaya ada azab kubur. Bila masuk kubur, ada semua. Malaikat tu datang tanya. Itulah kebenaran. Tapi tak buat usaha di waktu di dunia untuk menjawab soalan tu. Macam mana boleh jawab? Orang tu baca talqin beria-ia surah. Bila kamu ditanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah. Dia bukan macam tu. Talqin tu saja mengingatkan orang keliling. Orang mati tu nak buat apa dia ingat lagi? Dia mati dengan amalan dia, dengan iman dia. Iman dia yang jawab, bukan orang yang baca talqin punya tu. Bila kamu ditanya siapa Tuhan kamu, jawablah Allah. Kalau dia tak yakin Allah tu Tuhan dia, dia takkan boleh jawab siapa Tuhan kamu. Dia bila dia ada yakin Allah tu Tuhan dia, baru dia percaya, baru dia boleh jawab. Lepas tu bila dia dah jawab, apa tanda dia kamu percaya Allah tu Tuhan kamu? Soalan nombor 2. Malaikat lagi satu tanya. Jadi kalau kita tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, tak ada bukti yang kita percaya bahawa Allah tu Tuhan kita. Jadi banyak orang kat kubur lagi dah gagal. Dan dapat azab kubur. Itu semua benda benar. Kita tak percaya sebab kita tak tahu yang gaib. Allah tahu semua. Sebab itu Allah bagi tahu kita supaya berwaspada sebelum tiba waktu kita mati dan kita ditanya.
Jadi kita akan dipukul, kan? Kita akan dipukul. Dan waktu itu baru kita tahu, saya di dunia dulu asyik nak yang lazat. Sekarang saya dapatlah benda yang saya ingat, saya takut dan tak mahu selama ni, iaitu kesakitan. Kenapa saya telah dapat kesakitan ni? Kerana saya telah membelakangkan yang benar, membelakangkan apa yang diberitahu oleh Nabi saya, yang diberitahu oleh Allah kepada Nabi beritahu kat saya. Masa itulah tak ada siapa boleh kembali ke dunia ni untuk membaiki diri, dan takkan siapa dibenarkan. Jadi yang benar tu, bila kita mati, semua yang benar ternampak lah. Yang kita selama ni ingat tak benar, kita ingat yang ada yang kat dunia ni je. Jadi di dunia ni hanyalah tempat untuk kita diduga sama ada kita ikut yang benar ataupun kita ikut yang salah. Bila mati datang, hilanglah semua yang lazat. Dan masuk kubur, kita nampak yang benar. Aduh. Jadi azab kubur tu benar. Dan kita dibangkitkan dari kubur. Lagi benar. Dulu kita ingat kita tak akan dibangkitkan, kita jadi tanah. Tak, rupanya dibangkit. Lepas tu dihimpun di padang mahsyar. Takut semua orang. Bangun dari kubur tu, orang tu takut nak pergi padang mahsyar. Sebab mereka tahu inilah hari aku akan dihisap. Inilah hari di mana aku akan mendapat keputusan. Sama ada aku ni orang yang selamat atau gagal. Tapi Allah buat satu suara yang mereka tertarik dengan suara itu. Keluar semua daripada kubur mereka, berkumpul di padang mahsyar. Dan itu semua yang benar. Sekarang kita tak ingat itu yang benar. Kita ingat dia tak ada. Main-main nak cerita-cerita je ni. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah tahu yang benar. Baik kita dengar cakap dia. Dia kata ada hari kiamat, itu betul. Dia kata kita akan dihimpunkan di padang mahsyar, itu betul. Dia kata kita akan dihisap. Neraka itu betul, syurga itu betul. Yang kita nampak di dunia ni, ini semua sementara, yang bukan kekal. Dan kita dah dibagi tahu bahawa dia takkan kekal. Tapi kita ingat dia betul, kekal. Tapi yang benar tu yang Allah bagi tahu, sebab dia Tuhan yang maha bijaksana dan maha alim. Kita tak ikut Allah, kita pasti binasa. Kita akan gagal. Benda yang simple ini pun kita tak ada fikir. Saya selama ni nak ikut yang lazat ni, betul ke? Fikirlah sikit. Apa asasnya saya nak kata yang lazat tu betul? Sedangkan Tuhan yang maha tahu, maha bijaksana beritahu, dunia tu kelazatan yang menipu. Dunia tu kelazatan yang menipu. Dia tak lazat. Adalah satu kebodohan kita untuk menganggap kelazatan di dunia ni kelazatan yang selamanya. Dia takkan selamanya. Kita mati je, kelazatan tu hilang. Maka kebenaran akan tersalah. Malaikat kita akan nampak, malaikat maut kita akan nampak, mungkar nakir malaikat kita akan nampak. Semua yang diberitahu kepada kita, yang kita selama ni tak berapa mempercayainya, benar-benar berlaku. Jadi sekarang kalau kita tak percaya Allah yang maha alim, maha bijaksana ni, siapa lagi kita nak percaya? Kita nak percaya kawan-kawan kita tu, atau percaya diri kita? Kita mana tahu semua.
Kita bukan tahu yang gaib. Kita bukan tahu yang masa depan. Apa pun kita tak tahu. Sihat-sihat tiba-tiba kita sakit. Macam Rashidi. Mana kita tahu dia sekarang dekat seminggu tak datang sembahyang. Kita tak tahu dia hidup lagi ke tidak lepas ni. Semua ni adalah tanda-tanda bahawa kita ni tak tahu. Jadi kalau kita tak tahu, nak selamat dan berjaya, kena ikut yang maha tahu, maha alim, maha bijaksana, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tu ada. Jangan cakap Allah tu tak ada. Kalau Allah tak ada, Quran tu tak ada. Siapa tulis Quran tu? Bukan Muhammad. Ini perkataan Allah. Tak ada satu orang kat dunia ni boleh tulis Quran macam ayat, satu ayat pun macam Quran. Tak ada siapa pun. Itu menunjukkan bahawa Quran ni bukan perkataan manusia, perkataan pencipta manusia ni. Kalau kamu tak percaya itu perkataan Allah, maka kamu adalah orang yang sangat bodoh. Kamu kena percaya dengan sepenuh-penuhnya dan berusaha untuk mengikuti diri kamu, ikut apa yang Allah kehendaki dalam Quran tu. Jangan belakangkan Quran. Jangan tidak baca dan tidak faham dan tidak amal Quran. Kita kena baca, kena faham, kena amal Quran. Baru kita tidak membelakangkan Quran. Kita belakangkan Quran, maka kita akan ikut nafsu. Kita akan ikut yang lazat. Dan kita akan gagal. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, masa masih ada lagi selagi kita ada hidup untuk memutar hala tuju jalan kita. Daripada jalan hala tuju memenuhkan nafsu, ikut suka hati macam Sufyan sekarang, kepada jalan mendepankan perintah Allah, menekan nafsu dan mendepankan perintah Allah. Perkara ni ada banyak level. Ada orang sangat memberi tumpuan pada nafsu dia. Ada orang kurang sikit, ada orang kurang lagi sikit. Yang kita mahu langsung tak ada. Langsung tak ada memberi tumpuan pada nafsu dia. Meletakkan diri dia kepada complete submission, iaitu memberi tumpuan sepenuhnya dengan kehendak Allah, iaitu orang yang dikatakan orang Muslim, iaitu orang yang telah menekan keinginan dia, tak mau buat ikut keinginan dia, nak buat ikut keinginan Allah Ta'ala. Untuk sampai itulah kita mesti taat perintah Allah yang nombor satu. Waktu itu mengajak manusia mengucap dua kalimah syahadat. Tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW. Dan selepas mengucap, tunaikan hak mengucap tu, iaitu buat kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dengan korban harta diri. Dengan kerja ini, dengan semayang 5 waktu berjemaah, lelaki, perempuan di rumah, dengan ini iman kita akan meningkat. Keinginan kita untuk mengikuti nafsu akan berkurang hinggalah kita dapat mengikuti dan menyerah diri kita sepenuhnya dengan keinginan Allah Ta'ala, di mana kita dipanggil sebagai orang Muslim. Wa qala innani minal muslimin. Kalau tidak, kita akan gagal. Kita akan jadi orang yang berjaya. Kita akan jadi orang yang gagal di dunia ni dan di akhirat selamanya. Okey.